Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Hidayah Arifin daripada Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul, Universiti Putra Malaysia. Kajian saya adalah berkaitan dengan penghasilan produk bernilai daripada pelepah kelapa sawit. Terdapat 3 jenis produk yang ingin saya ketengahkan, iaitu yang pertama, bioplastik, iaitu plastik yang boleh terurai. Produk yang kedua merupakan asid krotonik yang merupakan bahan daripada degradasi produk bioplastik. Yang ketiga ialah biokomposit, iaitu gabungan antara polimer dan juga natural fiber daripada pelepah kelapa sawit. Okey, idea untuk menggunakan pelepah kelapa sawit sebenarnya daripada mentor saya, iaitu Profesor Dr. Muhammad Ali Hassan. Beliau telah memulakan dengan pemerahan pelepah kelapa sawit untuk menghasilkan jus kelapa sawit ataupun kita panggil oil palm frond juice. Okay, daripada pemerahan pelepah kelapa sawit tersebut, 2 jenis bahan terhasil, iaitu jus kelapa sawit, jus pelepah kelapa sawit itu sendiri dan juga natural fiber. Jus pelepah kelapa sawit ini memiliki kandungan gula ringkas iaitu glukosa yang tinggi, yang mana ianya menjadikannya sesuai untuk proses fermentasi bagi produk bioteknologi, contohnya bioplastik. Bioplastik yang terhasil sekiranya dipanaskan pada suhu yang tinggi tanpa oksigen, iaitu proses ini dipanggil sebagai pyrolysis, akan menghasilkan asid krotonik. Asid krotonik merupakan sejenis asid karboksilik yang bersifat versatile kerana ia mempunyai banyak aplikasi di dalam industri, contohnya sebagai produk kecantikan rambut seperti hairspray, di mana polimer asid krotonik ini berfungsi untuk mengekalkan bentuk rambut. Selain daripada penggunaan jus pelepah kelapa sawit, sisa pelepah kelapa sawit dalam bentuk fiber juga boleh digunakan untuk penghasilan produk bernilai, contohnya biokomposit. Biokomposit merupakan material yang terhasil daripada gabungan polimer, contohnya polipropylene, dengan natural fiber daripada pelepah kelapa sawit. Idea ini terhasil apabila melihat banyak pelepah kelapa sawit dibuang di ladang begitu sahaja selepas proses mencantas buah kelapa sawit dijalankan. Pelepah-pelepah kelapa sawit yang terbuang ini boleh digunakan untuk menghasilkan produk-produk bernilai seperti yang telah saya sebut sebentar tadi. Walaupun pelepah-pelepah kelapa sawit ini berpotensi untuk penghasilan pelbagai jenis produk, tetapi saya hanya mengambil 1/3 saja daripada berat keseluruhan pelepah kelapa sawit ini kerana sebahagian daripada pelepah kelapa sawit ini perlu ditinggalkan di ladang untuk sebagai bekalan nutrien untuk pokok-pokok kelapa sawit di ladang. Pelepah kelapa sawit yang diambil daripada ladang ini seterusnya akan dipotong kecil di makmal dan juga akan diperah dengan menggunakan mesin pemerah tebu, iaitu mesin yang biasa digunakan untuk mendapatkan air tebu. Seterusnya, jus yang terhasil akan digunakan untuk proses fermentasi bagi penghasilan bioplastik, iaitu polyhydroxybutyrate. Bioplastik seterusnya akan dipanaskan pada suhu yang tinggi tanpa kandungan oksigen dan proses ini dipanggil pyrolysis untuk menghasilkan asid krotonik. Fiber residu daripada pemerahan pelepah kelapa sawit seterusnya digunakan untuk penghasilan biokomposit, iaitu dengan menggabungkannya bersama dengan polimer seperti polipropylene ataupun polyethylene. Biokomposit juga boleh dihasilkan dengan menggunakan plastik boleh urai yang saya hasilkan, iaitu polyhydroxybutyrate, dan kelebihannya adalah keseluruhan bahan tersebut ialah daripada sumber yang boleh diperbaharui. Kelebihan menggunakan biomas seperti sisa kelapa sawit untuk penghasilan produk-produk yang telah saya sebutkan tadi ialah ianya mudah didapati dan murah. Ianya boleh diperbaharui dan juga ia menjamin bekalan feedstock yang berterusan. Saya ambil contoh dalam pembuatan asid krotonik di mana conventional production ataupun dalam pembuatan konvensional di industri ianya menggunakan petroleum sebagai bahan pemula. Seperti yang kita ketahui, petroleum mengalami ketidaktentuan harga di dalam pasaran dan juga seperti yang kita biasa dengar, bekalan petroleum mungkin hampir habis dalam masa beberapa tahun. Jadi ini tidak menjamin bekalan asid krotonik ataupun chemicals yang lain dalam jangka masa yang panjang. Jadi dengan menggunakan biomas seperti sisa kelapa sawit, kita dapat menjamin bekalan bahan-bahan kimia tersebut.
Untuk penghasilan produk ini, saya menggunakan sisa kelapa sawit iaitu sisa pertanian yang terdapat di Malaysia. Jadi besarlah harapan saya sekiranya produk-produk yang dihasilkan melalui jus kelapa sawit, jus pelepah kelapa sawit dan juga fiber pelepah kelapa sawit ini dipasarkan di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, di Malaysia pasaran untuk bahan kimia dan juga penggunaan bioplastik tidak meluas. Hampir tiada. Jadi adalah diharapkan terdapat pihak-pihak yang akan mengambil inisiatif untuk membangunkan industri kimia di Malaysia dengan menggunakan bahan pemula ataupun feedstock daripada bahan tempatan seperti sisa buangan kelapa sawit. Sekiranya ada pihak-pihak yang berminat untuk bekerjasama dengan saya dalam membangunkan produk-produk ini secara komersial, terutama dari industri produk fermentasi, polimer dan bahan kimia, boleh berhubung dengan saya sendiri atau pihak Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul UPM.